Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menonton IG Live Ustaz Suami Empire. Saya Ahmad Nakib Abdul Razak, Marketing UFE. Baik, pada tuan-tuan dan puan-puan, pada tuan-tuan dan puan-puan yang baru sahaja menonton IG Live ini, jangan lupa untuk ketik dan klik komen, like dan komen apa saja anda yang nak beritahu. Okey. Mana yang saya sempat komen, balas tu insya-Allah. Kalau yang tak sempat tu boleh komen kali kedua. Anda nak bertanya soalan, nak tanya tentang kelas Taranum, nak bertanya tentang pendapat saya, perkembangan terkini, okey, nak berkongsi idea, boleh, tak ada masalah. Okey. Tak kisah anda daripada di mana jua anda berada, daripada Kuala Lumpur, okey, Selangor, okey, Brunei, Thailand, Singapura dan Indonesia, boleh, tak ada masalah. Komen je. Kita ada Fun Day 99. Waalaikumsalam. Hmm. Anda daripada daerah mana, negeri mana, anda boleh beritahu di komen di ruangan di bawah. Okey? Jangan malu, jangan segan. Okey? Pada hari ini saya nak kongsikan tentang hukum sahur. So sahur ni bila waktunya sebenarnya? Bila habis waktu sahur? Adakah waktu imsak tu dah tak boleh makan? Dan adakah waktu subuh tu boleh makan sikit walaupun makanan tu ada dekat dalam mulut? Pada dah azan macam mana tu? So kita akan bersembang kejap lagi. Okay, kita menunggu rakan-rakan lain yang yang baru nak join IG Live ni. Kita akan sama-sama dengar. Okay, baik. Saya akan beritahu juga tentang perkembangan terkini COVID-19. Okay, coronavirus disease 19 di Malaysia ni. Setakat ni pada 4 Mei 2020, iaitu hari Isnin semalam. Okay, setakat ni tiada kematian dicatatkan. Okay, COVID-19 ada 71 kes telah pulih keluar daripada hospital dan 55 kes baru dicatatkan dan zero kematian, tiada kematian. Okay, ini antara berita baik yang boleh dikhabarkan, boleh diceritakan lah. Okay, kita ada komen daripada Cik Filia Rahmah. Waalaikumsalam. Okay, selamat berpuasa semua. InsyaAllah kita jadikan Ramadan tahun ni Ramadan yang paling bermakna. Kita ada Wajih 08 Ustaz di Sabah As-Sardah. Daripada As-Sardah Sabah. As-Sardah tu nama daerah kan? As-Sardah Sabah. Okay, siapa lagi dah komen? Maaf kalau saya terlepas pandang sebab ramai sangat komen. Okay, anda boleh ketik ataupun klik ruangan di bawah. Okay, klik kat ruangan di bawah, komen je apa-apa, anda daripada daerah mana, negeri mana, tengah buat apa, keadaan cuaca bagaimana. Okay, coronavirus disease ataupun COVID-19 di daerah anda bagaimana, ada sekatan jalan raya ataupun tidak. Okay, macam mana puasa, adakah puasa penuh ataupun puasa setengah hari, bagaimana dengan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah. Mungkin ada yang baru umur 5, 6 tahun ataupun 7 tahun dah start puasa penuh. Kalau saya dulu start puasa penuh, tak silap darjah 2 ke darjah 3. Lebih kurang 8 ke 9 tahun baru saya start puasa penuh. Kalau ikut puasa, nak belajar puasa daripada umur 6 tahun dah belajar puasa, cuma puasa setengah hari lah. Macam tu lah. Cumanya saya start betul-betul komitmen, okay, diajar puasa penuh pada umur 8 tahun, tak silap 8 atau 9 tahun. Saya tak pernah ponteng puasa, insyaAllah, setakat sehingga nyawa sekarang ni. Tak adalah, umur 24 tahun ni saya tak pernah ponteng puasa. InsyaAllah kita sama-sama dapat sampai ke penghujung Ramadan. Okey, saya bacakan sedikit lah perkembangan semasa. Putrajaya 17. Okay, ini daripada laporan Astro Awani. Astro Awani ni merupakan saluran berita di Malaysia, saluran televisyen di Malaysia yang mengkhususkan tentang perkembangan terkini, okay, yang berlaku di Malaysia. 71 kes COVID-19 di Malaysia dilaporkan telah pulih dan dibenarkan keluar hospital. Dalam sidang media harian Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah 4,484 kes. Pada masa sama terdapat 55 kes baru dilaporkan
menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah 6,353 kes. 7 kes daripada 55 kes baru tersebut merupakan kes import, menjadikan penularan kes tempatan sebanyak 48 kes. Tambahnya, Malaysia tidak mencatatkan sebarang kes kematian dalam tempoh 24 jam, menjadikan kes kumulatif kematian kekal 105 kes atau 1.65% daripada jumlah kes. Sehingga kini seramai 28 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, dan daripada jumlah tersebut hanya 13 saja memerlukan bantuan pernafasan. Okey, itu sahaja daripada COVID-19. Okey, kita ada komen lagi ke? Okey, kita nak lihat, kita scroll siapa yang dah komen, siapa yang belum. Okey, tuan-tuan dan puan, saya minta maaf. Okey, ustaz paling suka Terenum jenis apa? Kalau saya, kita ada daripada X112. Ni nama dia Iwan ke? Iwan ke? Izwan ke? Rizwan ke? Apa ni? Okey, kalau saya bukan ustaz pun, sebenarnya panggil saya Encik Ahmad ataupun Encik Nakib pun. Okey, saya suka Taranum Jiharka. Sebab Taranum Jiharka je yang saya paling familiar. Sebagai contoh, azan Jiharka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Contoh azan Jiharka. Tu sikit je, saya tak fasih sangat tentang ilmu Teranum. Kalau nak tanya lebih tentang ilmu Teranum, boleh tanya Ustaz Syed Hasan Basri bin Syed Anwar. Pada jam 6 petang ini dia akan live, akan baca tahlil arwah. Okey. Kita ada komen daripada Muhammad Azrul Aiman. Ustaz saya ni selalu belajar dekat YouTube azan Jiharka. Sebab saya nak azan Jiharka, boleh tak Ustaz sekali azan Jiharka? Jadi dah azan. Okey. Tak sangka kebetulan Apa tengah Pakcik Nakib tentang coki tu? Okey, tu sekejap lagi saya jawab. Okey, tu daripada Cik Felia. Okay, kita ada Cik Syafariani. Waalaikumsalam. Okey, kita ada Muhammad Azrul Aiman. Sama-sama. Okey, kita menjawab soalan daripada Encik Felia Rahmah. Tanggapan ni pendapat saya sendiri. Okey, coki ni merupakan salah seorang hamba Allah juga. Saya tak tahu coki tu nama sebenar ke, nama gelaran ke, nama manja ke. Yang penting saya tahu nama di akaun media sosial ni coki. Okey, follower dia sangat ramai, ratus ribu. Okey, coki ni budak muda, okey, Islam. So dia juga merupakan antara public figure lah. Saya kurang kenal dia ni, tapi saya boleh cakap ramai yang minat dekat coki ni. Mungkin sebab wajahnya yang kacak, yang cute, comel dan sebagainya. Saya rasa kalau dia menjadi contoh ikutan yang baik, ikutlah. Kalau tiada yang baik, jangan ikut. Kalau boleh ajak sama-sama kebaikan. Tak kisahlah. Kalau kita nak kita terkenal, kita tak salah. Cuma yang salahnya bila kita ingin jadi terkenal dengan cara yang salah. Saya rasa tak ada masalah pun. Nak minat coki ke tak minat ke, tak ada masalah. Sebab coki tu pun saya tengok okey je orangnya, tak masalah pun. Tu je lah. Okay. Okey, hari ni kita nak cerita tentang hukum sahur, hukum imsak. Adakah waktu bersahur itu terhenti pada waktu imsak saja ataupun waktu subuh boleh makan lagi? Okey, ini daripada page laman web Mufti Wilayah Persekutuan. So saya akan jawab soalan dia.
umum mengetahui bahawa waktu imsak masuk 10 minit sebelum subuh. Adakah dengan masuknya waktu imsak tersebut maka kita tidak lagi boleh untuk makan dan minum kerana telah bermulanya puasa? Itu soalan dia. Okay, kita ada Yolanda 29. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips bagaimana kalau baca tilawah nafas? Tahu apalah. Okey, Yolanda 29. Okay, jawapan dia, tip nafas panjang kalau ikut tips Ustaz Fahmi Ashraf Haji Razali. Okay, beliau menyarankan sebelum masuk waktu tidur dan selepas bangun daripada tidur, okay, latih membaca surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7 menggunakan satu nafas saja dengan keadaan tempoh hadar. Maksudnya keadaan yang bacaan yang laju tapi memenuhi hukum tajwid. Jadinya tiada masalah pun. Okey, baca laju cuma ikut tajwid. So bila kita melatih nafas sebelum tidur dan selepas bangun tidur membaca surah Al-Fatihah menggunakan satu nafas saja, dia melatih suara kita untuk stamina menjadi panjang. Okey, suara itu menjadi nafas yang panjang bila tilawah Al-Quran. Okey. Ataupun boleh bersukan, okey, boleh menyelam dalam air. Menyelam dalam air mungkin lebih 1 minit, lebih 2 minit. Itu pun melatih untuk kita nafas lebih panjang. Okey, kita ada Muhammad Syarif Syahmi 17. Ustaz, tahlil kat IG ke? Tahlil dekat Facebook. Okey, boleh klik like, okay, boleh follow Facebook page Ustaz Fahmi Empire, Facebook page Ustaz Fahmi Empire, USTAZ Ustaz Fahmi 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 Empire 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 Ustaz Fahmi Empire, boleh follow. Okey, Ustaz baca Qori Ustaz. Saya bukan Qori sebenarnya, tapi pernah lah masuk tilawah. Okay, sebagai contoh, kalau nak saya bacaan tilawah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم. Tu je lah sikit. Sadaqallahul-azim. Okay. Okay. Siapa lagi komen? Jadi saya akan bacakan tentang hukum imsak sahur. Okay, tak ada lagi komen. Okay, kalau saya terlepas baca komen, mungkin saya dah scroll terlalu laju, anda boleh komen di ruangan di bawah, ketik komen, InsyaAllah saya akan baca lagi sekali. Okay. Di antara perkara sunat di dalam berpuasa adalah dengan mengakhirkan sahur, maksudnya melewatkan sahur. Seperti yang kita maklum, di Malaysia masuknya waktu imsak adalah 10 minit sebelum masuknya waktu subuh. Terkadang timbulnya persoalan dan kekeliruan, adakah waktu imsak itu waktu bermulanya puasa? Untuk membincangkan isu ini, mari sama-sama kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala, okey, yang bermaksud, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, yakni cahaya siang, dari benang hitam kegelapan malam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam. Okay, daripada surah Al-Baqarah ayat 187. Okay, syukran akhi ya. Afwan. Okay, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan bahawa ayat di atas memberi kebenaran untuk makan dan minum sehingga ternampaknya cahaya subuh, yakni fajar sadiq, dari kegelapan malam. Terdapat beberapa hadis yang lain menceritakan tentang sifat sahur Nabi SAW serta arahan baginda ketika bersahur, antaranya yang bermaksud, kami telah bersahur bersama Nabi SAW, kemudian kami mendirikan solat sunat. Okey, aku telah berkata, ya, ini iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanyakan kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, berapakah kiranya masa di antara azan dan sahur itu? Jawab Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, sekadar bacaan 50 ayat Al-Quran. Riwayat Al-Bukhari dan Al-Tirmizi. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan kadar bacaan 50 ayat tersebut adalah kadar bacaan sederhana, tidak terlalu laju dan tidak pula terlalu lambat. Begitu juga dengan kadar panjang bacaan ayat
yang sederhana, tidaklah ayat yang panjang, tidak juga ayat yang terlalu pendek. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sehingga azannya Ibnu Ummu Maktum. Riwayat Al-Bukhari. Okey. Ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azan subuh dilaungkan sebanyak 2 kali. Okey, sebanyak 2 kali. Sekali sebelum masuknya waktu. Okey, sebelum masuknya waktu sebagai peringatan manakala azan yang kedua bermaksud telah masuknya waktu subuh lah. Okey, berdasarkan hadis di atas, bila radhiyallahu anhu azan pada waktu malam menunjukkan bahawa beliau melaungkan azan yang pertama iaitu sebelum masuknya waktu subuh, yakni diiktibarkan pada waktu malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keizinan untuk makan dan minum pada waktu tersebut untuk bersahur sekiranya telah azan Ibnu Ummu Maktum radhiyallahu anhu untuk azan yang kedua, maka ia menunjukkan bahawa waktu subuh telah masuk dan telah bermulanya waktu berpuasa. Iktibarnya di sini pengajarannya adalah masuknya waktu, iaitu waktu terbit fajar as-sadiq dengan berkumandangnya azan. Al-Imam Al-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Majmu', okey, dalam kitab Majmu' menyebutkan, telah kami sebutkan sekiranya telah terbit fajar dan padanya di dalam mulutnya terdapat makanan, maka perlu dia mengeluarkan makanan tersebut dan kemudian sempurnakan puasanya. Sekiranya dia menelan apa yang ada di dalam mulutnya itu setelah mengetahui terbitnya fajar as-sadiq, maka batallah puasanya. Dalilnya adalah hadis daripada Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sehingga azannya Ibnu Ummu Maktum. Riwayat Al-Bukhari. Okey, kesimpulannya di sini. Okey, kita ada komen daripada saudari LM Haulia Irajman. Waalaikumsalam. Okey, Daniel Ridwan 2005. Waalaikumsalam. Okey. Mungkin ada yang baru saja menonton, saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Okey, kita dah live berapa minit ni? Dah masuk minit ke, nak masuk minit ke 18 dah. Jadi kesimpulannya dekat sini, okey, bila sahur ni tidak boleh terlalu awal. Contoh kalau kat Malaysia kita selalu dengar orang sahur pukul 1 pagi, 2 pagi, pukul 3 pagi. Itu dia tak adalah menjadi salah, cuma dia tidak mendapat pahala sahur. Okey, sebab kan seeloknya sahur ni mengikut sunnah Rasulullah dengan melambatkan. So kita melewatkan waktu sahur, tapi tidak boleh terlalu lewat. Okey, kita ada saudari Sari Ika 24. Waalaikumsalam. Nak request live bersama saya minta maaf sebab kita dah kesedukan waktu. InsyaAllah pada lain waktu, insyaAllah. Okey, so maksudnya waktu imsak ni 10 minit. Pada asasnya waktu itu adalah ihtiyat. Waktu ihtiyat ni waktu yang berjaga-jaga agar tidak makan melebihi waktu yang telah ditetapkan, yang mana boleh membatalkan puasa seseorang itu. Okey, waktu imsak ni sebenarnya sekiranya seseorang yang bangun lewat untuk bersahur dan masih berbaki untuk beliau bersahur di dalam waktu imsak, maka ianya boleh dibolehkan untuk makan dan ianya tidak perlu memudaratkan puasanya pada hari tersebut. Oleh itu dicadangkan agar sahur itu diselesaikan sebelum masuknya waktu, iaitu sebelum azan subuh, agar tidak timbul syubhah, yakni keraguan. Okey, akhir kalam suka untuk disebutkan antara hikmah mengapa disunatkan untuk melewatkan waktu sahur itu agar Muslim khususnya lelaki dapat terus bersiap sedia untuk menunaikan solat subuh, yang mana jika seseorang itu mengawalkan sahurnya, boleh jadi dia akan tidur sejurus selepas bersahur, dan kebarangkalian untuk dia terlepas waktu subuh amat besar. Amat tidak patut bagi seorang Muslim itu mengejar yang sunat namun meninggalkan perkara yang wajib. Maaf akhi, asal mana? Ya Ahwan, pertanyaan sebelumnya. Oh, ada pertanyaan Saya asal Muar Johor, Malaysia. Muar Johor, daerah Muar. Okey, kalau saya sebut Muar Johor. Tapi kalau bahasa bakunya Muar Johor, MUAR, Muar Johor, JOHOR, Muar Johor.
Tapi saya bekerja di Shah Alam, Selangor. So saya duduk di Selangor dekat rumah bujang. Tu soalan dia. Okey. Saya rasa setakat itu saja perkongsian. Okey, ada riwayat yang lebih syadid yang mengatakan waktu tamat puasa ni adalah waktu imsak. So lepas masuk waktu imsak ni tak boleh makan. Terpulang anda nak ikut yang mana. Okey. Syadid ni yang lebih tegas. So kalau saya berpegang pada pendapat waktu imsak adalah waktu ihtiyat, waktu yang berjaga-jaga agar tidak timbul keraguan, supaya tidak melebihi waktu azan subuh. Dan masuk je waktu azan subuh dah tak boleh makan. So contoh 5.52 pagi masuk waktu azan subuh, 5.42 pagi masuk waktu imsak. So 5.42 tu saya dah berjaga-jaga dah. Sebelum 5.52 lagi saya akan berhenti. Contohnya 5.50 ataupun 5.51. Dah berhenti dah. Dah siap gosok gigi kalau boleh. So disarankan supaya bangun awal. Okey. Kalau dah tahu azan subuh tu 5.52, janganlah 5.52 baru nak sahur. Sebelum masuknya azan subuh tu cepat-cepat minum air. Okey, sekurang-kurangnya minum air ataupun makan sebiji kurma. Jangan tak makan langsung. Nanti tak dapat pahala puasa. Tak dapat pahala sahur. Nak suka juga saya ingatkan, kalau boleh berpuasa ni niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita tajdid niat, kita perbaharui niat. Okey, kalau boleh, kalau puasa ni jangan disebabkan kita nak diet, sebab kita nak kurus, kita nak lebih cantik. Tu boleh, tak masalah, tapi bukan menjadi asbab utama. Okey, niat utamanya sebab kita nak menunaikan rukun Islam yang berapa? Yang ketiga. Yang pertama apa rukun Islam? Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat fardu 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Okay. Yang kelima, menunaikan haji dan umrah bagi yang berkemampuan. So kita nak menunaikan rukun Islam yang ketiga ni, so haruslah kita buat persediaan. Kita kena ada ilmu bila nak berbuka, bila nak bersahur. Okey, antara makanan sunnah bersahur dan berbuka adalah kurma. Okey, insyaAllah akhi bisa bahasa Indonesia. Boleh sikit lah, cuma dikit-dikit aja. Okey, kita ada Ilham Al-Bukhari 159. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, saya rasa setakat itu saja. Hari ini perkongsian agak panjang lebar juga. Okey, so maksudnya waktu subuh adalah waktu tamatnya sahur. Waktu imsak adalah waktu langkah berjaga-jaga. Okey, supaya tidak ada timbul keraguan, sama ada kita boleh puasa lagi atau tak. So sarankan 10 minit sebelum azan subuh dah berhenti. Digalakkan. Okey. Sekian saja untuk IG live. Okey, kepada anda yang terlepas untuk komen, insya-Allah kita bertemu di lain masa. Okey, insya-Allah pada hari esok saya akan kongsikan topik lain juga berkaitan dengan bulan Ramadan. Okey, sekian saja. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Sekian wabillahi taufiq. Okay, kita ada Akil Syed 09 baru masuk. Waalaikumsalam. Okay, insyaAllah terima kasih Akil Syed sudi masuk ke dalam IG Live Ustaz Fahmi Bahaya. Okay, kita bertemu di lain masa insyaAllah. Okay, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih semua.